Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Haris bin Muhammad Abu Bakar, bernombor matrik TM23029 dari kumpulan 8. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan topik 8, peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Hasil pembelajaran pada topik ini yang pertama ialah menjelaskan takrifan autoriti dan takrifan harian. Kedua, menilai peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Yang ketiga, mengkaji kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Yang keempat, membentuk minat kesukarelaan. Untuk pengenalan, Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Setiap individu perlu memahami etika dan peradaban supaya mampu untuk membentuk jati diri dan nilai moral. Bagi mengekalkan keharmonian yang telah dicapai, persefahaman antara kaum perlulah dipupuk sejak awal. Tanggungjawab sosial yang perlu difahami serta dilaksanakan oleh semua pihak yang merupakan komponen penting dalam kesejahteraan negara. Kepelbagaian perilaku yang unik ini akan memberi nilai tambah kepada negara Malaysia di mata dunia. Namun demikian, perbezaan ini haruslah dikongsi bersama oleh seluruh rakyat Malaysia supaya mencapai persefahaman dan dapat menghindari daripada perkara yang tidak diingini. Banyak negara yang memuji sikap menghormati antara kaum yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia. Raja di atas menunjukkan konsep realiti sosial. Konsep realiti sosial ialah daripada pengalaman hidup yang dilalui atau yang diterima oleh kumpulan atau serata yang tertentu berdasarkan kepentingan sejagat atau norma hidup sejagat. Untuk realiti sosial sejagat telah terbagi kepada dua takrifan, iaitu takrifan autoriti dan takrifan harian. Untuk takrifan autoriti telah ditentukan oleh pihak berkuasa yang berkedudukan tinggi dalam hierarki kuasa dan mempunyai peraturan bertulis yang perlu diikuti. Adat istiadat telah diikuti dan dipatuhi. Manakala takrifan harian mengikut adat resam yang merupakan perilaku seharian yang tidak mempunyai sebarang peraturan formal atau bertulis. Takrifan autoriti memerlukan kesedaran nasional yang tinggi dalam diri individu semasa melibatkan negara dan negara asing. Manakala takrifan harian, nilai adab dan hormat menghormati yang diajar menjadikan panduan tingkah laku individu supaya mereka dapat menjalankan tanggungjawab sosial mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Iman bin Muhammad Hanafi. Nama matrik saya TP23009 dan saya akan membentangkan bahagian takrifan autoriti dan harian. Takrifan autoriti ia merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol, perlembagaan yang telah diinstitusi dan diperakui bersama. Yang kedua, takrifan autoriti lahir berdasarkan dokumen dan pihak berkuasa di dalam masyarakat. Yang ketiga, contoh, patuh kepada Undang-Undang Jalan Raya, Hukum Jenayah dan Undang-Undang Negara. Seterusnya, takrifan harian. Ia didefinisikan sebagai keadaan dan tingkah laku yang tidak terikat dengan mana-mana peraturan dan undang-undang. Yang kedua, perbezaan kebolehan setiap kaum yang berlaku antara mereka tidak menimbulkan sebarang masalah, malah masih menghargai dan menghormati antara satu sama lain. Contoh, patuh kepada peraturan taman, majlis keramaian dan sebagainya. Sekian. Sekarang saya akan membincang tentang peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat ialah memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguatkuasaan luaran dan ancaman. Seterusnya, ahli masyarakat juga saling memerlukan orang lain untuk memenuhi pelbagai keperluan hidup. Seketika itu, peranan menjunjung amar makruh nahi mungkar dan menjadi peniup usaha iaitu pendedahan salah laku dan perbuatan tidak beretika dalam masyarakat juga merupakan salah satu tanggungjawab sosial sebagai rakyat. Antara itu, sifat kesukarelawan dan kedermawanan dalam usaha menegakkan hak asasi manusia juga merupakan tanggungjawab sosial sebagai rakyat yang penting. Seterusnya, saya akan membincang tentang tanggungjawab sosial organisasi atau CSR.
CSR merupakan usaha dan komitmen organisasi terhadap keperluan alam sekitar, kebajikan masyarakat dan kebajikan pekerja. Arus globalisasi juga telah memperlihatkan pelaksanaan CSR rancak direalisasikan oleh syarikat kerajaan dan swasta. Antara kesan dan impak CSR adalah dapat menangani masalah kemiskinan rakyat dan meningkatkan ekonomi negara. Contohnya, syarikat Kowe Malaysia yang telah menyumbang RM400,000 yang akan membiayai 3,600 bakul makanan dan diagihkan kepada komuniti yang memerlukan ketika krisis pandemik COVID-19. Antara inisiatif lain adalah seperti program anjuran Politeknik Metro Betong di Sarawak yang telah menyalurkan bantuan pembentuk makanan, pakaian dan barangan keperluan harian kepada mangsa kebakaran rumah panjang di Tanjung Anson, Salatok. Seterusnya saya akan membincangkan tentang tanggungjawab terhadap alam sekitar. Salah satunya ialah sayangi hutan, di mana peranan individu adalah untuk berusaha untuk mengekalkan habitat, flora dan fauna dan juga hentikan kegiatan kerakusan terhadap sumber hutan. Peranan kerajaan pula adalah untuk memperhebatkan akta-akta sedia ada. Seterusnya ialah cintai alam sekitar, di mana kita berperanan untuk mengawal kegiatan yang merosakkan alam sekitar bagi memulakan dan melindungi sistem planet. Kita juga perlulah menggunakan sumber mesra alam dan mengurus sumber air, tenaga dan bahan lain dengan lebih cekap. Tanggungjawab yang ketiga adalah penjagaan alam sekitar tanggungjawab bersama, di mana setiap agama memantikkan untuk memelihara alam sekitar dan mengendalikan pelbagai usaha untuk mempertahankan keindahan alam sekitar dan sistem planet. Hai semua, nama saya Sumita Morgan. Nombor kad matrik saya RC23338. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. First, kita pergi kepada konsep kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Hidup bermasyarakat adalah satu keperluan dan tuntutan naluri manusia. Kehidupan bermasyarakat bermaksud hidup berjiran tetangga, berorganisasi, berkasih sayang, bersatu padu, tolong-menolong dan sebagainya. Menjadi tanggungjawab kepada mereka yang diberi kesenangan untuk membantu mereka yang memerlukan. Jika direalisasikan atas dasar tanggungjawab dan amanah secara murni, adil, tulus dan beretika dan pasti ianya memberi manfaat kepada masyarakat termasuk menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat. Apa yang anda fahami tentang kesedaran nasional? Kesedaran nasional merupakan suatu situasi di mana seseorang tahu dan faham akan kebangsaan dan bangsanya sendiri. Selain itu, mereka juga peka dengan keadaan yang melanda negara dan bangsa. Terdapat 3 faktor pendorong kepada tanggungjawab sosial, iaitu didikan agama, didikan ibu bapa dan nilai murni dalam diri seseorang. Dari segi didikan agama pula, setiap agama yang wujud di dunia ini, tidak kira Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan lain-lain, mengajar penganutnya untuk melakukan perkara yang baik dan sentiasa membantu antara satu sama lain. Dari segi didikan ibu bapa pula, peranan ibu bapa di dalam mendidik anak-anak untuk memupuk semangat saling membantu, silaturahim dan saling menyayangi amatlah penting untuk memastikan mereka bertanggungjawab dan peka terhadap keadaan yang berlaku di sekeliling mereka. Dan akhirnya nilai murni dalam diri, sifat simpati dan empati yang ada dalam diri seseorang seperti sifat prihatin, saling membantu, saling menghormati, baik hati dan lain-lain. Bentuk tanggungjawab sosial dalam masyarakat. Antaranya, tanggungjawab sosial juga boleh diberikan dalam bentuk meningkatkan penjagaan alam sekitar, mengelakkan sebarang bentuk pencemaran alam, pencemaran tanah, air dan udara seperti penanaman semula pokok, mengutik sampah di tepi pantai, aktiviti gotong royong dan sebagainya. Tanggungjawab sosial berbentuk kesihatan boleh disampaikan melalui penganjuran program pendidikan kesihatan
seperti pameran penjagaan kesihatan, pemakanan sihat, kempen menderma darah dan sebagainya. Ini adalah antara contoh tanggungjawab sosial. Antaranya pendidikan, bantuan bencana alam, keselamatan dan seterusnya infrastruktur awam, penjagaan alam sekitar dan akhirnya adalah khidmat kesihatan. Dan akhirnya adalah contoh tanggungjawab sosial dari segi Pray for Sabah. Seterusnya misi bantuan bencana banjir, pantai timur di Kelantan, Terengganu dan Pahang dan memberikan pek keperluan barang basah untuk warga emas. Itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Rutra Jodi. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk Tanggungjawab Sosial dalam dan luar negara. Tanggungjawab sosial, social responsibilities, bermaksud kewajipan seseorang individu, organisasi atau anggota masyarakat secara sukarela menyumbang kepada masyarakat yang lebih adil dan melindung alam sekitar. Daripada seorang rakyat biasa membuang sampah ke dalam tong sampah sehingga seorang hakim menjatuhkan hukuman terhadap pesala, setiap perkara yang berlaku demi menegakkan keadilan ialah tanggungjawab sosial. Dapat beberapa tanggungjawab yang kita boleh lakukan dari aspek keluarga. Yang pertama, menunjukkan suri teladan yang baik kepada anak-anak. Ibu bapa boleh menunjukkan tingkah laku yang bermoral seperti membantu ibu bapa untuk membuat kerja rumah supaya mengurangkan bebannya dan mendengar dan bertindak mengikut nasihat ibu bapa. Yang kedua, menghormati dan menunjukkan keutamaan kepada setiap ahli keluarga. Jika mahu mengambil keputusan untuk keluarga tersebut, setiap ahli keluarga harus diberi peluang untuk menyuarakan pendapat mereka. Yang ketiga, bantu-membantu antara satu sama lain. Sebagai contoh, apabila anak-anak menghadapi masalah dalam pelajaran ataupun dalam persahabatan, ahli keluarga yang lain harus menolong mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang seterusnya ialah dari aspek masyarakat. Kita sebagai masyarakat haruslah menghormati setiap individu tanpa mengira warna kulit dan bangsa mereka. Yang kedua pula, mengikut norma masyarakat dan undang-undang yang ditetapkan. Kedua-dua langkah ini boleh mengekalkan perpaduan antara satu sama lain. Alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang memberi banyak manfaat kepada manusia. Oleh itu, penjagaan alam sekitar merupakan tanggungjawab setiap orang. Okay. Langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menjaga alam sekitar adalah memperhebatkan kempen-kempen tentang langkah-langkah yang boleh diambil untuk memelihara dan memulihara alam sekitar, mempertingkatkan penguatkuasaan undang-undang mengenai penjagaan alam sekitar, dan yang ketiga, menjalankan program pemantauan dan rondaan darat oleh Jabatan Alam Sekitar. Dan saya telah berserta pautan mengenai langkah yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk mencegah jerbu di Malaysia. Tanggungjawab sosial luar negara. Kita sebagai negara yang maju harus memberi pertolongan dan sumbangan terhadap setiap aspek dalam proses pembangunan di luar negara. Langkah-langkah yang kita boleh lakukan ialah kita boleh menyalurkan sumbangan seperti ubat-ubatan, makanan dan pakaian untuk negara yang mengalami krisis peperangan seperti negara Palestin. Yang kedua ialah sebagai negara yang maju dalam bidang perubatan dan teknologi semasa, negara Malaysia boleh menghantar doktor-doktor yang bertauliah dan ubat-ubatan yang diperlukan untuk negara-negara yang dilanda pandemik COVID-19. Masyarakat selalu meremehkan kuasa rakyat. Mereka berpendapat bahawa hanya seorang profesional seperti pihak polis, pelakon dan usahawan sahaja yang boleh berubah. Tetapi sebenarnya sesiapa pun boleh melakukan perubahan. Sebagai contoh yang membuktikan penyertaan saya di atas, terdapat satu kes yang menakutkan seluruh warga Malaysia, iaitu kes seorang pemuda yang bernama Navin telah dipukul dengan teruk sehingga mengalami perdarahan dalaman di kepala dan perutnya. Dia telah diumumkan brain dead di hospital. Kebunuhan ini dilakukan oleh 5 orang pemuda yang berumur daripada 16 hingga 18 tahun. Kejadian ini berlaku pada 2017 dan pada masa itu, mereka telah dibuktikan sebagai pesalah lalu dihantar kepada penjara. Selepas 6 tahun, mereka telah dibebaskan dengan alasan tidak mempunyai bukti yang kukuh.
Tetapi, rakyat tidak berpuas hati dengan keputusan ini kerana pada 2017, semua bukti dalam kes ini sangat kukuh yang menunjukkan 5 orang pemuda inilah yang melakukan kebunuhan tersebut. Navin merupakan pelajar yang sangat rajin dan ibu Navin merupakan seorang ibu tunggal. Oleh itu, rakyat-rakyat yang telah mengambil keputusan untuk membuat raiwan agar dapat membuka kes ini semula dan untuk mendapat keadilan bagi Navin. Selepas 3 hari, mereka telah berjaya membuka semula kes ini. Hai, nama saya Sanya Sukumari. Nombor kad matrik saya 23328 dan saya akan membentangkan tentang kesukarelawan. Maksud kesukarelawan ialah kesebaran kegiatan elektrik melibatkan penyediaan perkhidmatan tanpa diharapkan keuntungannya yang yakin secara sukarela atau individu ataupun kumpulan, iaitu sukarelawan atau relawan untuk memberi manfaat kepada individu, kumpulan atau organisasi lain. Antara jenis-jenis kesukarelawan ialah kesukarelawan maya, iaitu virtual volunteering dalam bahasa Inggeris, menggunakan kemudahan internet di rumah, sekolah ataupun tempat kerja dengan menggunakan alatan yang dapat mengakses seperti komputer dan telefon bicara. Pihak yang terlibat sebegini tidak memberikan sebarang bayaran. Seterusnya, kesukarelawan mikro, iaitu micro volunteering, yang hampir sama seperti kesukarelawan jenis maya, namun ia tidak memerlukan proses-proses kemasukan dan saringan penyertaan ataupun latihan. Selain itu, kesukarelawan persekitaran, iaitu environmental volunteering, yang merujuk kepada kerja sukarela yang menyumbang kepada pengurusan atau pemeliharaan alam sekitar, namun pelbagai kerja termasuk penanaman semula pokok, perlindungan alam sekitar maupun pendidikan ramai. Kesimpulan dari topik ini, etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam mendukung, memberi kesedaran nasional dan kesejahteraan tanggungjawab sosial. Ia juga mendorong aktiviti kesukarelawan yang memainkan peranan penting dalam membina sebuah negara yang aman, makmur dan stabil kerana dapat membantu meringankan beban kerajaan dalam menjaga keamanan dan kestabilan negara.